صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Unit 2 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, teliti dan bincang. Okey, anak-anak semua, kita tengok gambar postman ni. Postman ni bekerja. Bila bekerja, dia menjalankan amanah. Menjalankan amanah siapa? Amanah orang ramai untuk menghantar surat. Bayangkan jika postman ini tidak amanah, adakah kita akan menerima surat daripada mereka yang mengutuskan pada kita? Takkan. Jadi mereka yang amanah ni adalah sangat-sangat dituntut dalam Islam. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Maksudnya, tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Jadi amanah di sini sangat-sangat penting. Okey, seterusnya kita tengok sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok perbualan antara guru dan anak muridnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya terjumpa dompet yang tercecer di kantin sekolah. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. Terima kasih Ustaz. Tetapi apakah maksud amanah itu? Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari Ustaz ceritakan kepada kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Seterusnya, analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Ketiga,
Kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Jadi, saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Kedua, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Oleh itu, saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Ketiga, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Sebagai latihan pengukuhan, pada buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2, muka surat 103 hingga 108. Sila buat latihan di dalam buku aktiviti yang telah saya edarkan sebelum cuti sekolah. Jika ada yang tak faham, boleh bertanya kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba bantu anak-anak semua.